5 jenis katak tercantik dan menjadi haiwan peliharaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama lagi Santai TV. Nombor 1. Katak biru beracun. Katak biru beracun atau dikenali Dendrobats, mungkin merupakan keluarga amfibia yang paling indah di planet ini. Walau bagaimanapun, warna katak biru beracun ini memberi amaran bahawa spesies ini sangat beracun. Sebenarnya, spesies ini adalah haiwan yang paling toksik yang pernah wujud. Saiz katak beracun berubah, bergantung kepada spesies dan umur setiap spesimen, tetapi mereka agak kecil berbanding dengan amfibia lain yang kita tahu. Yang paling kecil adalah 0,5 cm panjang dan yang besar hampir tidak mencapai 3,5 cm. Semua mempunyai tabiat, iaitu, spesies ini mempunyai aktiviti maksimum pada siang hari dan malam menghabiskan masa untuk berehat atau bersembunyi. Amfibia ini biasanya memakan arthropod kecil, iaitu semut, anai, hama. Keluarga katak biru racun terletak hanya di Amerika Tengah dan Selatan. Spesies ini suka kawasan dengan banyak tumbuh-tumbuhan dan kelembapan yang sangat tinggi. Di samping itu, suhu mesti tinggi dan berterusan sepanjang tahun. Dengan cara ini, spesies ini tinggal di hutan awan, hutan tropika dan di hutan andaan. Spesies ini juga boleh ditemui di 3,000 meter di atas paras laut. Nombor 2. Katak tomato. Katak tomato, Discophus antongilii, adalah haiwan endemik Pulau Madagaskar. Diberi nama tomato kerana tubuh mereka yang berwarna oranye kemerahan sehingga menyerupai buah tomato. Sampai saat ini, jumlah katak tomato terus menurun dikarenakan habitat mereka yang terus menyempit dan kondisi serta perdagangan katak sebagai haiwan peliharaan. Habitat katak tomato berada di timur laut Madagaskar, iaitu daerah yang memiliki wilayah relatif luas. Penyebarannya terletak di sekitar Antongila Bay, Fizowana, Yaraka, Maroan Setra, Ranta Bay dan Bolowina. Katak tomato hidup di hutan hujan primer, hutan pantai, vegetasi sekunder, semak belukar dan daerah perkotaan. Mereka adalah spesies yang sangat mudah beradaptasi, tetapi kemungkinan penurunan populasinya di Maroan Setra menunjukkan bahawa ada batasan untuk mereka bertahan di habitat perkotaan. Katak tomato betina miliki ukuran jauh lebih besar dibandingkan katak jantan. Selain itu, katak betina memiliki corak warna merah atau oranye yang cerah di punggung mereka. Pada beberapa individu juga memiliki bintik-bintik hitam pada leher mereka. Diperkirakan bahawa warna cerah pada katak tomato berfungsi sebagai peringatan bagi predator bahawa yang katak ini beracun. Selain pada warna, amfibi ini memiliki alat perlindungan diri berupa zat putih yang mereka keluarkan dari dalam kulit. Fungsinya iaitu sebagai perekat untuk mencegah predator, seperti ular kolubrid, dan dapat menghasilkan reaksi alergi pada manusia. Nombor 3. Katak kaca. Namanya unik dan menarik. Tubuhnya memang tembus pandang seperti kaca. Nama ilmiahnya adalah Hyalinobatrachium dan disebut glass frog. Semua spesies dalam jenis ini memiliki peritoneum ventral yang benar-benar transparan. Peritoneum adalah selaput berkilau yang melapisi organ perut. Kerana transparan, semua organ di dalam tubuh katak ini boleh terlihat. Sebut saja tulang, usus, dan jantung. Kamu boleh dengan jelas melihat detak jantung katak ini. Yang paling berbeza dari semua jenis adalah Hyalinobatrachium yaku. Spesies ini memiliki keunikan iaitu bintiknya berwarna hijau tua dan jantung berwarna merah terang. Spesies ini boleh terus diidentifikasi begitu melihat bahagian perutnya. Katak kaca ini hidup di Amerika Tengah dan Selatan, hutan Amazon. Glass frog umumnya berukuran kecil dan panjangnya berkisar antara 2-7,5 cm.
Tapi, katak kaca diakini dalam bahaya. Habitatnya terancam hilang kerana adanya aktiviti manusia. Boleh kita lihat, kebelakangan ini hutan-hutan banyak ditebang untuk pembangunan jalan dan ekstraksi minyak. Sebagai makhluk amfibia, air juga sangat penting bagi katak. Ekstraksi minyak di hutan kesan pada pencemaran sungai di hutan. Belum lagi adanya batas antara populasi satu dengan yang lain. Nombor 4. Katak susu Amazon atau katak pohon bermata emas. Trachycephalus resinifictrix ialah spesies katak besar arboril yang berasal dari hutan hujan Amazon di Amerika Selatan. Ia kadangkala dirujuk sebagai katak susu biru. Ia pernah ditemui di sepanjang Sungai Maracana di Brazil. Spesies sebelum ini berada dalam genus Phrynohias, yang baru-baru ini disinonimkan dengan Trachycephalus. Katak ini agak besar, mencapai saiz 2.5 hingga 4 inci, atau 6.4 hingga 10.2 cm panjang. Katak dewasa berwarna kelabu dengan jalur coklat atau hitam, manakala spesies ini akan mempamerkan kontras yang lebih kuat. Apabila mereka meningkat usia, kulit mereka membentuk tekstur yang sedikit bergelombang. Katak susu Amazon, Trachycephalus resinifictrix. Nama katak ini berasal dari cecair susu yang dikeluarkan oleh katak ini apabila tertekan. Katak susu Amazon, Trachycephalus resinifictrix, mendiami kawasan hutan hujan lembap. Mereka sering mendiami tumbuh-tumbuhan yang memanjang ke atas, sumber air yang kekal dan bergerak perlahan. Nombor 5. Katak Pac-Man. Katak Pac-Man agak biasa dalam perdagangan haiwan kesayangan. Mereka mendapat nama daripada permainan arcade yang popular kerana penampilannya, spesies yang bulat dan mulut besar. Katak Pac-Man tidak terlalu sukar untuk dijaga dan mereka boleh membuat haiwan kesayangan yang baik yang cukup menarik. Walau bagaimanapun, orang yang suka haiwan kesayangannya menjadi aktif atau interaktif mungkin bosan dengan menjaga katak Pac-Man, kerana spesies ini bukan haiwan peliharaan terbaik untuk dikendalikan. Nama Ceratophrys ornata, katak bertanduk ornate, katak Pac-Man. Saiz, sekitar 6 inci panjang, dengan betina lebih besar daripada jantan. Jangka hayat, 7 hingga 10 tahun. Katak Pac-Man berasal dari Amerika Selatan. Spesies adalah amfibia daratan dan sebenarnya perenang yang sangat miskin. Mereka menghabiskan sebahagian besar masa mereka dalam persekitaran yang lembap di antara sampah daun lembap. Spesies adalah pemakan yang rakus, sering memakan serangga, mamalia kecil seperti tikus, ikan, katak lain, dan reptilia kecil. Katak ini juga dikenali sebagai kanibalistik, dan telah diketahui memakan pasangan mereka. Walaupun katak ini boleh menelan haiwan hampir separuh saiznya, mereka kadang-kadang cuba memakan benda yang lebih besar daripada mereka. Gigi, serta unjuran tulang di bahagian depan rahang, boleh menyukarkan spesies ini untuk melepaskan mangsa selepas memakannya di dalam mulut, dalam beberapa kes membawa kepada kematian dengan tercekik. Spesies ini juga mempunyai lidah yang sangat melekit, yang digunakan untuk menangkap mangsa dan menariknya ke dalam rahang mereka. Spesies ini juga mempunyai daya gigitan yang setanding dengan pemangsa mamalia yang lain.